Hai, Assalamualaikum. Kita akan buat lakaran isometrik. Sama juga kita akan bagikan kertas kepada 3 bahagian. Yang pertama, langkah pertama ialah kita kena lakarkan paksi mendatar X dan paksi menegak Y. Y tu bukan mendatar ya, Y tu menegak. Yang kedua, kita kena buat paksi sudut Z1 dan Z2. Macam mana? Kita kena buat satu kotak kecil dekat tengah tu. So, kotak kecil ni kalau kita tengok kotak, dia sebenarnya mewakili 90 darjah. Tapi kalau kita cross dekat bahagian tengah tu, dia akan jadi 45 darjah. Atas tu 45 darjah. Kita bagikan kepada 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 bahagian. So, selepas 45 tu, bawah tu ialah 30 darjah. So, kita ambil ikut garisan tengah tu. Bawah 45, okey. Jadilah Z1. Sama juga yang sebelah tadi. Sebelah kiri kita, yang tu ialah 30 darjah. Kita ambil dekat bahagian 30 darjah yang bawah kepada 45 darjah tadi. Okey, gariskan. Ini ialah Z2. Yang ketiga, tandakan ketinggian objek pada paksi Y dan labelkan AB. Kita ulang balik langkah 1 dan 2. Kenapa kena ada kotak? Sebab kotak tu mewakili 90 darjah. Dan bila kita bahagikan 2, dia akan jadi 45 darjah. Tapi kita buat garisan tu 1, 2, 3. Bawah 45 tu akan jadi 30 darjah. So, kita gariskan serong tu mengikut 30 darjah. Bawah kepada 45 tu. Okay, alright. So, Z1, Z2. Sekarang ni kita kena tengok ketinggian objek. Katakanlah kita nak buat 2 cm. So, yang ni boleh guna pembaris tapi untuk mengukur saja. So, A, bawah dia B. Pastikan tu ialah 30 darjah. Yang keempat, kita nak bina garisan AC dan EE selari dengan Z1 dan Z2. Okay, ulang balik langkah pertama hingga langkah ketiga tadi. Kotak. Dalam kotak tu pastikan ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama tu selepas 45 darjah tu, yang tu ialah 30 darjah. Okay, cikgu ulang balik supaya kamu ingat. A, B. Kita nak tandakan AC dan EE. Dekat mana? Kita nak selari dengan Z1 dan Z2. Okay, tengok. Selari. Okay. Ini ialah A, E. Tandakan. Okay, yang kedua ialah selari dengan Z2, A, C. Alright. So, langkah yang kelima. Kita nak bina garisan tegak. Okay, tadi kan untuk langkah keempat tadi, kita boleh terus letak lebar dan panjang objek. Tadi cikgu tak tunjuk. So, okay. So, kita akan buat terus yang langkah kelima. Kenapa kita kena buat garisan macam tu, kotak kecil? Sebab kita tak guna protector. Kita tak guna jangka sudut. Garisan selari dengan Z1, garisan selari kita namakan dia AE. Satu lagi ialah AC, selari dengan Z2. Sekarang kita kena tandakan lebar dan panjang dia. Sebab kita nak label sebagai CD. Okay, yang tu cikgu tandakan dia sebagai lebar dia lah. CD dan EF. Ni sebenarnya lebar objek. Lebar dan panjang dia. Okay, saya ingat tak apa, kita boleh padam balik. Kalau kita selalu buat latihan, insyaAllah kita akan makin mahir. EF, CD. Yang keenam, kita kena bina garisan selari dengan CG dan EG. Ulang balik langkah pertama hingga kelima tadi.
Y, A dan B. Garisan AE selari dengan Z1, AC garisan selari dengan Z2. Tandakan lebar dia CD dan EF, itu lebar objek. Sekarang kena bina garisan selari CG dan EG. So kita kena cari mana titik G. Jadi kita kena buat silang macam tu. Okay, silang. So dekat kawasan tengah tu ialah G. Yang itulah kita nak menyatakan dia G dekat bahagian tengah tu. Sama juga di bahagian bawah. Kita nak pastikan dia nampak 3D. So ikut juga daripada atas tadi. Ikut pada G tadi. Okay, jadi kita dapat garisan selari CG dan EG. Nampak? Very good. And the last one, legapkan objek yang dikehendaki. Ulang balik ke 6 langkah tadi. Dan kita akan hitamkan objek yang kita nak. Kita kena tak sama kan kotak kecil tu kan. Okay, buat balik. Bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama atas tu ialah bahagian 30 darjah. Sebab dia kurang daripada 45 darjah. Jadi kita gariskan kat situ. Z1, Z2, Y, A, B. Garisan selari AE dan AC ikut Z1 dan Z2. Katakanlah tersalah kan, tak apa, it's okay. Itu namanya lakaran. It's not perfect, but kita boleh padam balik, kita boleh buat lagi baik. Okay. So kita ambil panjang lebar dia. Lebar antara C dan D dan E serta F. Kita buat titik G antara CG dan EG. G dekat tengah. Dan bahagian bawah pun ikut juga apa yang kita buat bahagian atas tadi. Kemudian kita mula legapkan. Legapkan tu maksudnya kita hitamkan supaya kita nampak jelas dan itu ialah hasil yang terakhir lakaran kita. Kita nak bagi jelas nampak 3D bagi bentuk yang kita nak tengok lah tadi ABCD kan. Legapkan dia bahagian bawah, tepi, atas. Untuk bahagian dalam, kita kena buat garisan putus-putus menandakan objek tu kita tak nampak sebenarnya. Tapi dia ada. Objek yang sebelah dalam. Okay. Garisan putus-putus. Okay. So, okay, isometrik 30 darjah. Okay, dah siap. Selesai isometrik.